Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Isteri sebab hadiahkan satu produk yang berharga RM4,799 Malaysia. Actually dah lebih 5 bulan dah saya nak beli produk ni. Saya tengok dia punya video. Tapi bila cek dia punya harga RM4,799 Malaysia, saya terpaksa tahan nafsu. But sorry, Abe tak gagah. Memang tak dapat nak tahan nafsu. Walaupun benda ni kehendak, benda ni bukan keperluan, saya nak sangat-sangat. Saya tanya Cik Isteri lah, ada ke nak bagi hadiah untuk tahun 2023 ni? Cik Isteri direct je bagi tahu, oh boleh beli je. Dan saya tunjuk harga RM4,799 Malaysia. Dia macam terkesima, yelah mahal kot RM4,799 Malaysia tu kan. But yang bagusnya, yang brilliantnya, dia tak tolak mentah-mentah. Dia tanya, boleh bayar secara ansuran ke? Dekat situ saya baru teringat yang dekat Shopee pun sebenarnya kita boleh bayar secara ansuran guna kad kredit ataupun Shopee punya instrument lah. Bila saya pergi dekat official store produk ni, saya tengok dia punya produk, saya cek boleh bayar secara kad kredit ke, boleh bayar secara installment selama 18 bulan. Dari 4799 kami kena commit lebih kurang dalam 280 plus minus setiap bulan macam tu selama 18 bulan, which is bagi saya InsyaAllah boleh bayar, tak ada masalah. So, dalam video kali ni saya nak buat first impression. Saya nak unbox, buat first impression dan video review penuh pada masa akan datang. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Liza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, persembahan DJI Air 3, sebuah drone terbaru dari DJI. Tak silap saya baru dilancarkan dalam 2 minggu sahaja. Berlaku sedikit contradiction dengan apa yang saya cerita ketika intro tadi. Saya bagi tahu kepada anda yang saya nak beli benda Allah ni dah dekat 5 bulan dah. Kalau dia baru dilancarkan pada 2 minggu lepas, apa yang saya tengok 5 bulan yang lepas? Hantu ke? Actually macam ni. Kalau anda follow saya pada tahun dari 2017, anda tahu minat saya sangat tinggi dekat drone. Mana-mana drone yang keluar biasanya saya beli. Isu dia bila saya beli, saya tak main pun. Saya akan jual balik. Itu yang berlaku lah. Dan saya pun sedar yang kalau keluar drone baru selepas ni, saya tak perlu beli dah. Sebab kalau saya beli, saya tak main. Saya akan bazirkan dia kan. Cuma tahun lepas DJI keluarkan satu FPV drone. First person view drone kalau tak silap saya lah. Yang diberi nama DJI Avatar. Dia berbeza dengan FPV drone yang lama DJI. DJI Avatar ni dia lagi senang untuk kita bawa. First kali anda kena tahu yang FPV drone dengan cinematic drone macam DJI Spark ataupun DJI Air 3 adalah dua segmen yang berbeza. Kita tak boleh nak buat comparison antara dua benda ni. Tujuan dia diciptakan berbeza, so dia punya cara guna, cara handle adalah totally berbeza. But saya nak main DJI Avatar. Saya ada tanya kawan-kawan, ada tak orang yang ada DJI Avatar saya boleh pinjam ke? Saya nak rasa feeling guna FPV drone tu. Nak beli yang murah, dia susah. FPV drone adalah something yang sangat-sangat susah. In certain country, kita kena ada license untuk flykan FPV drone tu. Dia perlukan skill yang sangat-sangat tinggi. Tapi tak ada kawan-kawan yang boleh bagi pinjam. Jadi, nak tak nak saya kena beli. Nak beli harga dia RM4,500-6,000 Malaysia. Mahal gila. Kalau beli tak guna, satu pembaziran yang besar kan. So saya saya tahan nafsu saya. Tapi macam saya bagi tahu kepada anda yang abai cerah tak kuat. So saya decide untuk beli juga. Bila saya nak beli je DJI Avatar tu, tiba-tiba DJI announce Air 3 ni. So saya fikir macam nak beli yang mana Saya nak try FPV drone. Saya bukan nak main cinematic drone. Saya pun fikir-fikir, saya buat pengiraan saya sendiri. Saya dapat satu idea. Which is, dari segi spesifikasi kamera, dia punya feature, sebenarnya memang DJI Air 3 ni yang paling mantap lah buat masa sekarang. Tapi dia tak boleh dijadikan sebagai FPV drone. Dia bukan FPV drone. Dia adalah cinematic drone. Cuma saya ingat yang 2-3 bulan yang lepas, DJI ada perkenalkan Explorer set
untuk DJI Avata. Explorer set ni dia datang dengan goggle Integra dan juga dia punya motion remote 2 untuk kita dua benda ni. Satu set ni dia punya goggle dengan dia punya remote ni actually untuk DJI Avata lah, untuk DJI Avata. But then DJI membenarkan Mini 3 tak silap saya, beberapa model lagi untuk synchronize dengan benda Allah ni, dengan goggle dan juga motion. So automatically DJI Mavic, DJI Mini 3 yang merupakan sebuah cinematic drone tadi boleh dijadikan so-called FPV drone lah. So saya fikir why not saya beli dia DJI Air 3 ni, dan bila DJI update dia punya firmware untuk dia punya Integra dan juga motion tadi, mungkin saya boleh main DJI Air 3 ni sebagai FPV drone. Secara logik DJI akan buatlah benda tu, tapi buat masa sekarang tak ada. Kalau DJI tak buat benda tu, maksudnya kalau DJI Air 3 tak boleh diguna dekat Google Integra dan juga Motion 2 tu, so saya punya perancangan ni fail lah. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita unbox DJI Air 3 ni, kita tengok apa yang ada. Saya beli set yang paling basic punya, bukan Fly More. Dia ada satu bateri sahaja, lepas tu dia tak ada dedicated remote control. Dia ada 3 pilihan lah sebenarnya kalau anda nak beli DJI Air 3 ni. So yang ni dia okey, yang saya beli ni harga dia 4799. Dia ada yang sampai RM7,000 Malaysia. Apa yang membeza yang murah dengan yang mahal ni? Yang murah ni dia sangat-sangat basic lah. Kita akan dapat satu drone. Ini benda yang kita akan dapat. Kemudian di dalam kotak dia ni, apa yang dia bagi kepada kita? First kali dia bagi kepada kita satu remote controller, yang mana dekat remote controller ni kita kena pasang kita punya smartphone and kita control dia menggunakan smartphone kita lah, ataupun smartphone kita tu akan jadi screen. Isu dia ialah kita terpaksa korbankan smartphone kita lah. Okey, ini dia punya controller. Seterusnya di dalam ni dia bagi kepada kita propeller tambahan takut patah dan sebagainya. Yes, kalau anda tak pandai guna, dia boleh patah. Dan dia bagi kepada kita 2 jenis kabel. Satu kabel USB-C ke USB-C dan satu lagi kabel USB-C. Satu kabel, dia bagi kedua-dua jenis USB-C ke USB-C. Jadi anda tak boleh guna untuk iPhone kalau anda beli set yang paling basic ni. Tak ada masalah, saya ada kedua-dua phone. Saya ada iPhone, saya ada Android. So tak ada masalah langsung. Kita tengok kejap dia punya controller. So, controller dia, grip dia sangat sedap. Di belakang ni, dia jenis getah. Jadi, bila kita pegang, sangat fit. Kemudian, tak silap saya, di atas ni, kita boleh tarik keluar. Jadi, dekat sini, kita akan pasang kita punya smartphone lah. So, kita akan tengok display dekat smartphone kita dan kita boleh control dekat sini. Dan, dia bagi kepada kita, di dalam plastik ni, banyak propeller. Di dalam plastik ni, ada banyak propeller guys. So dia punya okey, saya terlepas pandang. Analog stick dia ada dekat bahagian bawah ni. Kita kena pasang secara manual Ini tujuan dia adalah untuk memudahkan kita simpan dan bawa benda Allah ni ke mana-mana. Kalau anda beli yang mahal tu, yang harga RM7,000 Malaysia, dia memang ada bagi bag lah untuk kita bawa benda Allah ni. So, controller dia akan jadi macam ni. Nanti saya akan review secara detail pada video yang akan datang. Okey, ini dia main produk kita, iaitu DJI Air 3. Saya nak cerita beberapa fakta tentang DJI kepada anda. First kali anda kena tahu, ini adalah brand dari China, bukan dari US ataupun Europe. Tapi seriously, mereka pandai buat marketing, mereka pandai buat branding, sampai kan ramai di antara kita yang fikir DJI adalah brand dari US. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kategori drone DJI yang anda kena kenal. Yang pertama, kita ada Spark. Spark ni untuk betul-betul hobi lah. Untuk santai, budak-budak pun boleh main. Lepas tu kita ada Mini. Kita ada Mini. Mini ni dia kecil, senang untuk kita bawa ke mana-mana. Kegunaan dia lebih kepada indoor ataupun tempat-tempat yang tak berangin lah. Yang ketiga, kita ada Air, seperti yang saya cerita kepada anda ni, seperti yang saya beli. Dan seterusnya kita ada Mavic. Dan atas tu ada lagi lah untuk drone komersial dan sebagainya.
Untuk Mini ni, dia macam Mavic lah. Dia macam Mavic punya. Ramai yang selalu sebut macam Mavic Mini. Sebab, seriously, dia macam DJI Mavic. DJI Mavic ni antara cinematic consumer yang paling tinggi. Dan so, DJI Air ni adalah yang bawah dia. Okey, apa yang special dekat DJI Air 3 kali ni adalah... Kejap. Dah lama tak buka drone, so agak tak pandai dekat sini. Ialah dia punya kamera sebenarnya. Kejap So buka dia dekat sini. Alright, so ini dia punya kamera ni adalah benda taruhan utama DJI Air 3. Taruhan kedua ialah dia punya bateri, yang mana bateri untuk benda Allah ni mampu tahan sampai 30 minit. Agak lama sebenarnya untuk sebuah drone. Tentang kamera ni, dia punya resolution everything sebenarnya lebih kurang sama sahaja. Dia 4K, lepas tu apa yang best ialah dia datang dengan dual lens, ada ultra wide. So kalau kita nak ambil view, aerial view, kita boleh ambil dengan lebih luas, lebih cantik lah. Dan feature dia, okey, yang pertama tadi dia punya kamera, yang kedua dia punya bateri, dan yang ketiga dia punya feature. Untuk Air 3 ni, dia punya feature memang betul-betul menghampiri Mavic. Antara feature yang saya rasa awesome gila ialah kita boleh buat something like routine. Kita boleh buat point A, point B, point 3, dan dia akan automatic bergerak dari point A, point B ke point 3. So kita akan dapat satu shot yang sangat-sangat menarik. Dan yang keempat, of course, dia punya auto tracking lah. Yang ni semua saya akan test dan saya akan cerita pada video yang akan datang. Jadi guys, itu sahaja untuk video kali ni. Saya pun tak adalah nak cerita panjang sangat sebab to be honest dengan anda, saya dah tengok, cuma saya tak study betul-betul. Saya nak test dulu dan saya akan buat satu dedicated video yang lengkap. So anda boleh decide juga nak beli ataupun tak nak. Terima kasih kepada Cik Isteri sekali lagi sebab belanja saya benda Allah ni, dan terima kasih kepada anda yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.